tingkat T1, PT1. Terima kasih sebab main kelas cikgu. Nama saya bukan Aimi, cikgu. Bukan Aimi tadi yang keluar. Kawan kita yang left tadi, dia tulis group Aimi tadi. Okay. So, tengok. Nazri, dia pun dah keluar juga. Macam mana kita nak mula kelas lagi ni? Okay, tinggallah Adriana Badrisa dengan Kik. Fine lah, tak apa. Mungkin dia orang boleh masuk. Cikgu nak bagi tahu hari ni tajuk kita, pelajar-pelajar, kita akan belajar matematik. Kalau kelas sebelum ni kan, kita dah tengok tajuk ni sebenarnya. Kita dah tengok tajuk ni sebenarnya and then dah halfway. Boleh dikatakan separuh dah cikgu dah buat penjelasan dalam kelas. Tapi kelas baru ni tak formal. Maksudnya ada di kalangan kita masuk kelas percuma, ada di kalangan kawan kita tak ada kelas. Jadi hal ni secara formal and then cikgu akan buat lagi sekali lah. Cikgu akan repeat lagi sekali. Mana yang dah belajar di sekolah, alhamdulillah. Dan hari ni kita akan continue dengan cikgu balik. Boleh timbang, boleh tambah lagi untuk pemahaman kita. Okay. So perkara pertama yang cikgu nak bagi tahu, kita kena ada framework dulu. Iaitu rangka kasar. Pelajar-pelajar kesan cikgu semua kena ada macam satu sistem tau, macam diffraction, iaitu kita kena satu rangka untuk kita belajar. Contohnya hari ni cikgu nak bagi tahu, katakanlah hari ni kita nak belajar tentang matematik, bab yang pertama tajuk dia nisbah nama. Okey, dalam bab ni, the whole chapter bab ni pelajar-pelajar, awak semua hanya kena tahu beberapa perkara je. Biar tahu gapo yang kita kena belajar. Kita kena take note benda ni. Jadi macam sini cikgu dah tulis di whiteboard cikgu ni. Cikgu dah tulis di whiteboard cikgu ni kan. Contoh cuba awak tengok di whiteboard cikgu. Tajuk kita hari ni ialah nisbah. Nombor nisbah. Cikgu tulis nisbah nombor. Nombor nisbah. Jadi dalam bab nisbah nombor ni kan, ataupun nombor nisbah ni pelajar-pelajar cikgu semua, ada beberapa perkara yang kita perlu kuasai sebenarnya. Dalam bab satu ada satu perkara, dua perkara, tiga perkara, and then 4 perkara. Jadi sub-sub topik ni kan, pelajar-pelajar cikgu semua, kita kena take note lah. Jadi contoh bila kita ada satu sistem untuk mengapa. Katalah hari ni kita belajar-belajar, kita settle bab satu. Subtopik 1, 1.1 berkenaan dengan integer. Jadi awak dah settle sebenar dalam bab ni. And then katalah kita continue masuk lagi subtopik yang kedua. Masuk lagi subtopik yang ketiga, iaitu perpuluhan yang bernilai positif dan negatif. And then bahagian terakhir dalam bab nisbah nombor, iaitu nombor nisbah tu sendirilah. Jadi awak kena take note. Dalam bab 1 ni kita semua hanya perlu belajar 4 perkara. Kita kena tahu, hanya perlu belajar 4 perkara sahaja. So kalau misalnya contoh bila kita dah tahu, kita tidaklah ragu-ragu lagi. Maksudnya kalau orang tanya bagaimana dengan pemahaman bab 1, kita pun dah boleh imagine. Dalam bab 1 kita hanya cover 4 perkara. Kalau kita dah kuasai berkenaan dengan integer, kalau kita dah kuasai berkenaan dengan pecahan positif dengan negatif, kalau kita dah kuasai berkenaan dengan perpuluhan yang bernilai negatif dan positif, dan seterusnya ialah nombor nisbah, bermakna kita dah menguasai the whole chapter. Ingat nasihat cikgu. Whiteboard cikgu ni kan, cikgu akan sentiasa tunjuk. Cikgu akan sentiasa tunjuk. Contohnya, bila kita dah settle berkenaan dengan integer, cikgu akan bagi soalan nanti, and then lepas settle semua, okey pelajar. Yang pertama settle. So kita akan pergi kepada yang kedua. Biar awak tahu apa yang awak buat dalam kelas. Biar awak tahu apa yang awak buat dalam kelas. Okey, hal ni paling penting. Sebelum kita mula kelas, cikgu akan biasakan untuk buat benda ni kepada awak. Biar awak tahu kita nak belajar berapa banyak dan berapa topik dalam sesuatu bab tu. Okey, so cikgu tak nak cakap banyak. Cikgu akan terus pergi kepada subtopik yang mula-mula ni lah, iaitu berkenaan dengan integer. Kalau dalam kelas lepas kawan-kawan kita yang dah belajar dengan cikgu, ada yang faham sebenarnya. Tapi cikgu akan repeat lagi sekali, iaitu berkenaan dengan integer. Integer ni pelajar-pelajar cikgu semua, cikgu nak bagi tahu. Berbeza daripada sebelum ni awak belajar masa sekolah rendah. Masa sekolah rendah, awak belajar nombor bermula daripada kosong dan seterusnya ke atas. Dan nombor yang paling besar kita belajar masa sekolah rendah hanya nilai dia juta, iaitu ada 7 digit. Ada 7 digit, 1 juta. Tu yang kita belajar.
Daripada 10, ratus ribu, puluh ribu, ratus ribu dan seterusnya sampai ke juta. Tapi masa masuk kepada tingkat ke-1 ni dalam nombor asas kita akan didedahkan. Masa kelas lepas pun cikgu dah bagi tahu ada satu pendedahan yang cikgu nak bagi tahu bahawasanya masih terdapat nombor sebelum kosong. Masih terdapat nombor sebelum kosong, iaitu nombor yang kita kenali sebagai nombor negatif. Nombor negatif. So nombor yang kita belajar sebelum ni masa sekolah rendah daripada kosong, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nombor yang sebelum ni kita belajar sebenarnya ialah nombor yang bernilai positif. Manakala nombor yang kita nak belajar yang masuk tingkat ke-1 ni nombor sebelum kosong, iaitu nombor yang bernilai negatif. Nombor masih sama, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan seterusnya. Cuma di hadapan nombor ni kita kena letak simbol, iaitu simbol negatif tadi. Simbol negatif tadi belajar saya cikgu. And then kita kena tahulah masa dalam kelas lepas cikgu bagi tahu, ya. Dalam kelas lepas cikgu ada bagi tahu berkenaan dengan apa? Berkenaan garis nombor. Ni ialah garis nombor. Garis nombor ni pelajar-pelajar kesan cikgu ni, dari kiri ke kanan nombor tadi makin besar. Nilai nombor tadi makin besar. Contoh cikgu bagi tahu nombor 1 pergi ke sebelah kanan nombor 4. Semestinya lah nombor 4 ni lebih besar daripada nombor 1. Begitu juga nombor yang di bahagian sebelah negatif, iaitu nombor sebelum kosong. Sebelum kosong. Kalau cikgu bagi tahu negatif 4 dengan negatif 1, nombor negatif 1 berada di sebelah kanan negatif 4. Jadi sini ke pelajar-pelajar awak kena tengok lah, semakin ke kanan nombor tersebut semakin besar nilai dia. Ni yang kita dah belajar. And then cikgu nak bagi tahu, ada kawan kita ada WhatsApp cikgu tanya, bagus, cikgu sangat gembira, cikgu sangat menyokong. Cikgu selalu nak mendorong pelajar biar berkomunikasi dengan cikgu. In case kalau ada praktis, in case kalau ada benda yang awak tak faham tentang pelajar, just WhatsApp cikgu. Kita ada grup besar, grup online, grup yang kita sendiri PT1. Awak boleh personal cikgu, tak apa, tak jadi masalah. Selagi cikgu boleh jawab, insya-Allah cikgu akan cuba jawab. Okey. Berkenaan dengan garis nombor ni pelajar-pelajar kesayangan cikgu, kita pun macam sebelum-sebelum ni juga. Masa sekolah rendah kan, cikgu cakap macam mana dalam subjek matematik ni kan, kita tak dapat lari daripada 4 operasi. Iaitu operasi tambah, operasi tolak, operasi darab dan operasi bahagi. Operasi tambah, operasi tolak, operasi darab dan juga operasi bahagi. Jadi kita nak fokus dulu kepada operasi tambah dengan tolak. Iaitu operasi tambah dengan tolak yang melibatkan integer. Kalau dalam kelas yang lepas pelajar-pelajar cikgu dah ada mention operasi tambah dan tolak integer. Integer. So, cikgu dah mention dalam kelas lepas. Cikgu bagi tahu macam mana. Cikgu cakap ke? Okey, ingat nombor yang bernilai negatif, nombor yang bernilai positif. Cara untuk kita menghafal negatif ni kita kenali sebagai hutang. Kita kenali sebagai hutang. Manakala nombor yang bernilai positif adalah duit kita. Adalah duit kita. Hal ni yang kita akan gunakan. Dua benda ni kita akan guna untuk buat penyelesaian masalah jika melibatkan operasi dan tambah integer pelajar-pelajar cikgu. And then ni salah satu cara lah. Cara yang kedua nanti kita akan selesaikan dengan menggunakan garis aritmetik. Garis aritmetik. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Siapa dah pernah tengok garis aritmetik? Okey, cikgu nak tanya Adriana. Adriana, tahu tak garis aritmetik tu apa? Siapa tahu sini, tolong raise your hand, boleh berkongsi dalam kelas kita ni. Siapa tahu maksud perkataan ataupun garis aritmetik? Tolong sebut cikgu, pelajar-pelajar cikgu. Tolong sebut pada cikgu. Sekejap
Okay, I'm sorry. Siapa boleh sebut cikgu ada raise your hand tak? Cikgu nak tanya. Siapa boleh sebut tentang garis aritmetik? Okay, kakak, awak nama apa ni kakak? Cikgu nak tanya yang bukit Aimi tadi. Aimi dah nama, Aimi dah ada, Akik dah ada, Riana dah ada. Kakak nama apa? Syahmi, Syahmi. Pelajar cikgu, siapa ni yang guna akaun Muhammad Nazri ni? Cikgu nak tanya sekejap. Ada tak? Cikgu risau ni sebab ni Syahmi ke? Ya. Siapa Ya. nama? Tak jelas, tak jelas. Tak apa. Mic mungkin problem ni. Tak apa. Tutup mic balik. Okay, so kalau misalnya tak ada yang boleh berkongsi dalam kelas, cikgu akan bagi tahu. Pelajar-pelajar kesayangan cikgu. Okey, ni teknik yang pertama untuk kita selesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah dengan tolak integer. Ada cara yang kedua yang lebih famous digunakan oleh orang ramai. Banyak kawan-kawan kita di sekolah guna kaedah garis aritmetik. Okey, garis aritmetik sebenarnya ialah satu garis nombor. Satu garis nombor. Okey, cikgu bagi tahu contohlah macam mana kita nak buat nak menggunakan kaedah garis aritmetik ni untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan integer, operasi tambah dan tolak. Okey, cikgu bagi contoh pelajar-pelajar cikgu, sebelum cikgu bagi soalan, cikgu nak buat garis nombor. Tengok sini bermula dengan kosong. Sebelah kanan nilai yang positif nilai positif. Okey, 1 lagi 2 3 4 5. Cikgu boleh tulis lagi tapi cikgu tak nak continue Okey, ni belah kiri nilai negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan so on Okey, dengar soalan cikgu. Cuba pelajar-pelajar cikgu check ni. Tengok. Okey, negatif 2 tambah dengan 3. Okey. Take note. Soalan ni kita boleh selesaikan dua cara. Cara yang pertama pun dapat, cara yang kedua pun dapat selesaikan. Cuma cara yang pertama ni congoklah biasanya orang guna cara yang kedua, iaitu menggunakan kaedah garis aritmetik Okey, kalau kaedah yang pertama cikgu nak tanya okey, sekarang negatif 2, negatif kita klasifikasikan, kita bagi perumpamaan dia merupakan hutang. Cikgu berhutang RM2, positif merupakan duit. Cikgu ada duit RM3. Cikgu ambil duit cikgu bayar hutang cikgu akan dapat jawapan pelajar-pelajar cikgu iaitu berapa ni? Cikgu bagi contoh negatif 2 tambah 3. So cikgu akan dapat jawapan. Tengok, banyak duit berbanding dengan siapa? Banyak duit berbanding dengan hutang. So hutang cikgu akan selesai dan cikgu masih ada baki. Baki tu merupakan duit. Berapa banyak baki duit cikgu yang ada? RM1 satu. Okey, ni jawapan kita. Kalau menggunakan kaedah hutang dan juga duit. Kalau cara yang kedua, cikgu boleh guna kaedah aritmetik. Ni pelajar-pelajar cikgu nak tulis balik. Okey, ni kaedah aritmetik. Kita bermula dengan negatif 2. Awak cari dekat garis nombor ni, garis nombor yang kita belajar, ni ialah negatif 2. Cikgu akan guna yang berlain Okey, merah. Contoh. Okey, ni ialah negatif 2. Negatif 2 ni cikgu akan ambil kedudukan dia sini tau. Negatif 2. And then sini pula positif 3. Positif ni pelajar-pelajar kalau menggunakan kaedah aritmetik, positif kita kena take note. Okey, sekejap. Cikgu ada... Cikgu... Sekejap, cikgu.
Okey, cikgu minta maaf. Cikgu minta maaf. So continue balik. Pelajar-pelajar cikgu, tengok kalau menggunakan kaedah aritmetik, positif ni kita kena maklum ianya ke kanan. Ke kanan. Okey, negatif pula bermaksud ke kiri. Ke kiri. Tapi kita kena tengok starting ni akan menentukan kedudukan kita. Yang pertama, cikgu negatif 2 starting. Ni tempat duduk asal cikgu untuk buat permulaan. Untuk buat permulaan. So, yang nak pergi ke kanan, ke kiri ni kita tengok nombor selepas dia. Nombor selepas dia. Macam contoh sini positif. Bermula daripada nombor negatif 2, tempat kita duduk ni positif bermaksud gerak ke kanan. Tengok cikgu nak gerak ke kanan. Berapa kali cikgu nak gerak ke kanan? Sebanyak 3 kali. Sekali. Lagi 2 kali. Lagi 3 kali. So, ni ialah jawapan kita. Ni ialah jawapan kita. Tengok, negatif 2 tambah 3, kita akan dapat jawapan 1, pelajar-pelajar. Sebalik kepada yang atas menggunakan kaedah yang pertama, iaitu teknik hutang dengan duit kita, dan yang seterusnya dengan teknik yang kedua menggunakan kaedah aritmetik sama. Cuma dalam konsep cara yang pertama tadi, bila kita guna teknik hutang dan duit kita, negatif tu hutang, positif tu duit. Manakala kalau guna teknik aritmetik yang banyak soalan kita akan cover lepas ni menggunakan teknik kaedah aritmetik. So awak kena tahu positif tu ke kanan, negatif tu ke kiri. Nak tengok positif dengan negatif, awak kena ambil maklum lah nombor positif dengan negatif ni nombor selepas tau. Nombor selepas tu yang nak bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Macam yang nombor first ni, nombor mula-mula ni yang menentukan position kita. Tempat kita duduk awal sebelum kita berjalan, sama ada ke kanan ataupun ke kiri. Okey, cikgu nak pergi ke soalan lain. Mungkin cikgu akan buat contoh lain bagi untuk pelajar-pelajar cikgu semua. Tengok balik contoh ni. Okey, 3 tolak 2. Okey, kaedah 1 sebelah ni, sebelah kiri. Kaedah yang kedua sebelah kanan. Kaedah yang pertama guna teknik yang mana positif duit and then negatif adalah hutang. Okey, so cikgu nak tanya, positif tu 3 tu cuma dekat bahagian hadapan nilai positif, kebiasaannya kita tak letak simbol. Tapi hakikat dia ada kita kena sedia maklum. And then yang ni pula negatif 2. Tengok cikgu bulat nombor cikgu. Okey, duit cikgu banyak, hutang cikgu sikit. Kalau cikgu selesaikan yang ni, cikgu akan, hutang akan clear. Dan cikgu masih ada duit. So, duit positif. Berapa banyak duit cikgu? 1. Okey, berbeza dengan kaedah yang kedua, iaitu kaedah aritmetik tadi. Aritmetik, kita kena tengok positif akan ke kanan, and then negatif akan ke kiri. Okey, soalan sama Okey, cikgu pun buat garis nombor. Sini ialah 0. 1, 2, 3, tengok 4 dan so on Okey, nombor negatif cikgu tak buat sebab nombor ni tak akan sampai ke nilai negatif bila cikgu selesaikan. Tapi cikgu akan buat jika perlu Okey, so nombor 3 tolak dengan 2. Okey, yang first bahagian hadapan ialah yang menentukan kedudukan kita. So cikgu tanya ni, positif 3, kita akan duduk dekat positif 3. Kita akan duduk dekat positif 3. Tengok, sini kita duduk. Tempat permulaan untuk kita gerak. And then kita tengok negatif. So that means kita kena pergi ke kiri. Berapa kali kita kena pergi ke kiri? Tengok nilai dia, 2 kali. 1 lekuk, 2 lekuk. Okey, so ni adalah jawapan kita. Positif 3 tolak negatif 2 akan dapat jawapan 1. Masih sama. Masih sama. Ni perkara yang pertama pelajar-pelajar semua kena tahu. Ada 2 kaedah tapi yang biasanya digunakan oleh cikgu-cikgu sekolah dan dalam buku latihan semua biasa guna kaedah aritmetik. Okey, so cikgu nak balik ke soalan kita bahagian bab yang kita kena cover. Yang integer operasi aritmetik cikgu dah settle dengan awak.
Sebelum cikgu masuk kepada pecahan yang melibatkan nilai positif dan pecahan yang melibatkan nilai negatif, cikgu nak bagi tahu sedikit perkara kepada pelajar-pelajar semua. Iaitu kita kena buat satu kaedah untuk menghafal. Satu kaedah untuk menghafal. Bila mana operasi tambah tolak awak dah settle, kita akan go on dengan soalan integer, operasi darab dan bahagi. Kelas lepas cikgu dah ada mention iaitu operasi darab ataupun bahagi yang melibatkan integer. Dia bukan lagi sama macam operasi tambah dengan tolak. Ada satu perkara yang kita perlu hafal. Macam kelas lepas cikgu dah mention kepada awak semua. Tengok ni cikgu sebut. Tengok ni. Po. Tengok cikgu, jangan tengok di whiteboard lagi. Tengok kat cikgu, jangan tengok di whiteboard. Yang pertama, cikgu bagi tahu pelajar-pelajar cikgu ni. Po. Ne po. Po ne po ne. Okey, benda ni sangat penting. Benda ni sangat penting. Sebab apa? Sebab nanti bila awak buat operasi yang melibatkan integer, jumpa soalan yang melibatkan operasi darab dan bahagi. Darab ke bahagi ke yang kita hafal tadi sangat berguna. Po, ne po. Positif dengan positif. Integer positif. Akan menghasilkan integer positif. Ne po. Integer negatif, hasil dia jawapan nanti akan jadi positif. Ne po ne, integer negatif, integer positif, hasil dia negatif. Po ne, integer positif, integer negatif, hasil dia negatif. Okey, berbalik kepada whiteboard kita. Tengok balik whiteboard kita. Okey, operasi darab dan bahagi yang melibatkan integer. Kalau pelajar-pelajar cikgu tengok po. Hasil dia mesti po. Syarat kat tengah ni mesti ada operasi ke apa? Inilah operasi darab ataupun operasi bahagi. Okey, integer positif, darab integer positif, hasil dia nanti mesti nilai positif. Integer positif, bahagi integer positif, hasil dia juga nanti mesti positif. Okey, lagi cikgu bagi tahu. Ne po. Integer negatif, bila darabkan dengan integer negatif, hasil dia positif. Integer negatif dibahagikan dengan integer negatif, hasil dia juga nanti akan jadi positif. Seterusnya, po ne. Sorry. Sekejap. Po ne. Okey. Po ne sama dengan ne. Bila mana integer positif didarabkan ataupun dibahagi dengan integer negatif, hasil dia integernya mesti bernilai negatif. Seterusnya, negatif, ne po ne. Sama masih lagi nilai negatif. Bila mana integer negatif darab ataupun bahagi dengan integer positif, jawapan dia mesti negatif. Cikgu nak bagi example tepi ni. Okey, example dia tengok pelajar-pelajar nombor ni. Okey, positif 3 darab dengan positif 2. Okey, sebelum kita darab nombor 3 dan 2 ni, kita darab dulu simbol dia. Tolong kesalahan simbol kelas lepas cikgu dah mention, tak boleh dimaafkan. Kesalahan simbol adalah kesalahan besar. Okey, sebelum kita darab nombor, kita darab dulu simbol. Positif darab positif. Po. Operasi darab jawapan pasti integer positif. And then baru kita selesaikan nombor. 3 darab 2, simple. Berbeza dengan yang seterusnya. Tengok negatif 2 darab negatif 3. Sama dengan tengok negatif darab negatif. Ne po. Walaupun dia negatif dengan negatif, jawapan dia menghasilkan positif pelajar-pelajar cikgu. Kalau nak mudah lagi menghafal, awak tengok yang sama mesti positif. Kalau salah satu dia orang berbeza, hasil dia, result dia, outcome dia akan jadi negatif. Cuba tengok, negatif dengan negatif mesti positif. And then barulah kita darab nombor. 2 didarabkan dengan 3, hasil dia
Okey, lagi cikgu tunjuk. Positif 2 darab negatif 3. Hasil dia negatif. Negatif 2 darab 3 ni. Sebab positif dengan negatif tak sama. Okey, lagi. Negatif 2 darab positif 3. Hasil dia tetap negatif ni. Ni contoh yang cikgu boleh guna untuk explain kepada awak tentang po, ne, ne. So, awak pun sama-sama kena menghafal. Okey, cikgu suka kepada kawan kita. Cikgu suka kepada kawan kita. Okey, ada seorang pelajar, dia tanya cikgu. Cikgu, okey, cikgu akan buat sini ya. Soalan daripada pelajar. Soalan daripada pelajar. Okey, soalan pelajar. Dia WhatsApp cikgu, dia tanya, cikgu, nombor negatif, adakah ni integer? Okey, dengan baik cikgu nak explain Integer ni pelajar-pelajar kesayangan cikgu, kalau nak faham awak kena tahu tentang garis nombor yang cikgu bagi tahu tadi. Sini kosong, sini nombor positif, sini nombor negatif. Semua nombor ni adalah integer. So negatif dia akan duduk sini dan dia adalah integer. And then cikgu nak bagi tahu, cikgu kalau semua integer, mana bukan integer? Yang bukan integer. Cikgu buat sini pelajar-pelajar kesan cikgu. Cikgu akan guna marker line, marker merah. Okey, bukan integer. Integer hak ni dekat garis nombor. Kalau bukan integer, awak kena tengok ni. Tengok pelajar-pelajar kesan cikgu. Nombor dalam bentuk pecahan. Sama ada positif ke negatif ke, ni bukan integer. Nombor perpuluhan. Juga positif ke negatif ke, mereka bukan integer. Cikgu tanya balik, negatif ni ada tak masuk dalam kumpulan pecahan? Dia bukan pecahan. And then negatif boleh tak masuk dalam kumpulan perpuluhan? Dia bukan perpuluhan. So negatif adalah integer. Yang tak boleh jadi integer bila mana dia berbentuk pecahan dan dia berbentuk perpuluhan. Tengok pelajar-pelajar cikgu. Okey, cikgu nak bawa awak balik ke whiteboard cikgu yang pertama. Tengok. Integer operasi aritmetik dah. Okey, awak bagi tahu, cikgu dah bagi tahu kepada awak. Ada yang tanya cikgu, dia itu cikgu integer macam mana negatif, integer betul. Cikgu pun bagi tahu kat dalam grup WhatsApp dia. Cikgu cakap pecahan yang positif negatif bukan integer. Perpuluhan yang positif negatif juga bukan integer. Sebab apa? Sebab pecahan dengan perpuluhan kita akan belajar asing tau. Dia bukan duduk dalam integer. Bukan dalam integer. Jadi cikgu akan pergi step baru pecahan dan perpuluhan pula. Pecahan dan perpuluhan pula untuk mengajar awak semua pelajar-pelajar saja. Okey, yang seterusnya bila dah settle tentang integer, tambah tolak integer, lepas pada tu darab bahagi integer. And then kita akan dah pergi ke step barulah, iaitu nombor pecahan. Okey, cikgu nak bagi tahu. Cikgu akan buat satu garis nombor ke pelajar-pelajar semua. Ni garis nombor Ni garis nombor. Sini cikgu bagi kosong. Sini cikgu bagi 1. Sini cikgu bagi 2. Kalau cikgu kata tengah-tengah ni pula, cikgu akan bagi tahu kan. 1 tak. Dia lebih daripada 1. 2 tak. Dia kurang daripada 2. So berapa sini? Cikgu akan bagi ke awak pelajar-pelajar. Tengok Tengok 1,5. Nampak tak? 1 sini dah. Sini setengah. 1,5. Kalau contoh ni adalah pecahan. Kalau masa kita sekolah rendah, cikgu akan bagi sedikit ingatan. Pecahan pelajar-pelajar cikgu, awak semua dah belajar. Iaitu bahagian yang kita miliki daripada bahagian keseluruhan. Contoh cikgu bagi tahu, cikgu ada sebiji kek, cikgu belah kek cikgu ni kepada 4 bahagian, yang ni cikgu makan. Yang cikgu makan 1 daripada bahagian keseluruhan 4. 1/4 adalah pecahan. Bahagian atas, ni sekolah rendah dulu, penyebut dan pengangka. Penyebut dan pengangka. Mana penyebut kat bawah, pengangka mana kat atas. And then kan, ni pecahan.
So pecahan ni nanti kalau kita belajar lebih detail lagi, dia orang akan duduk di antara integer. Contoh, kalau sini kosong. Kosong adalah integer. Betul? Kosong adalah integer. Dan satu. Satu adalah integer. Di antara kosong dan satu, sini, sini, sini. Okey, kita akan bagi tahu pecahan. Dan dia bukan integer. Tolong Dan ingat sebelah ni pun kita ada negatif 1, negatif 2. Kalau kat tengah-tengah ni pula pelajar kesayangan cikgu, tengok contoh cikgu bagi tahu. 3/2. Ni adalah pecahan dan pecahan ni duduk sebelah kiri kosong, dia bernilai negatif. Dia bernilai negatif. Konsep yang kita guna pakai sama je. Okey, yang mana melibatkan pecahan. Contoh, positif ke pecahan tersebut? Contoh, negatif ke pecahan tersebut? Contoh, contoh, positif ke pecahan tersebut? Negatif ke pecahan tersebut? Pelajar-pelajar cikgu, kita akan jalankan operasi. Mana operasi? Tadi yang 4 tadi. Tambah, tolak. Tambah dengan tolak operasi ni terhadap pecahan. Sama ada pecahan tadi bernilai negatif ke, sama ada pecahan tadi yang bernilai positif ke. And then, lagi operasi darab dan bahagi. Operasi darab dan bahagi yang melibatkan pecahan. Sama ada pecahan tadi bernilai negatif ke, sama ada pecahan tadi bernilai positif ke. Okey, secara basically asas dia sama je dengan integer kita buat. Jika ada operasi tambah dengan tolak yang melibatkan pecahan tadi, kita kena tengok teknik hotel dan duit kita ataupun arithmetic tadi. So, kalau untuk integer, better awak guna arithmetic. Kalau yang lebih detail macam kes kita untuk guna yang pecahan ni, tolong guna teknik hotel dan duit kita. Tolong guna teknik hotel dan duit kita. Contoh, cikgu berhutang negatif 1/2, positif cikgu 1/2. Jadi, kita akan buat penyelesaian nanti macam mana. Lagi contoh lain, negatif 1/2 didarabkan dengan negatif 1/2. Kita akan tengok penyelesaian dia macam mana nanti. Okey, so cikgu nak bawa awak semua pergi ke whiteboard cikgu balik. Kita nak tengok lebih detail dan lebih terperinci. Bagaimana pecahan yang bernilai positif dan pecahan yang bernilai negatif. Tadi kita dah tengok integer. Bila mana pecahan bukan integer, so kita kena belajar balik pecahan. Dan ingat pecahan juga akan ada yang bernilai positif, akan ada pecahan yang bernilai positif. Okey, so kita balik kepada whiteboard cikgu. Okey, cikgu akan skip lah. Untuk yang keseterusnya ni, cikgu tak akan tulis dah integer sebab kita hanya nak fokus kepada pecahan. So, nanti dekat garis nombor cikgu, semua cikgu akan guna pecahan pelajar-pelajar. Okey, tolong tengok sini garis nombor yang baru, sini kosong. Okey, cikgu bagi sini contoh 1. Cikgu tak nak tulis ni Okey, cikgu pecahkan 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, cikgu ambil 1. Tengok cikgu bahagi dengan 5. Sini kalau cikgu buat, tengok pelajar dari atas. 1/5. 2/5. 3/5, 4/5, 5/5. Lagi, cikgu boleh continue lagi. 6/5. Lagi, 7/5. Boleh. Cikgu boleh continue. Okey, cikgu boleh continue. Sampai sini, pecahan ni tengok Ni pecahan wajar. Ni pecahan tak wajar. Awak dah belajar masa sekolah rendah. Pecahan tak wajar. Tengok pecahan tidak wajar boleh ditukar kepada pecahan nombor bercampur. Contoh 6/5. 6 dibahagikan dengan 5. Tengok. Okey, 6 dibahagikan dengan 5. 1 darab 5. 5 bagi 1. Tengok cikgu tulis 1/5. 1/5. Nampak kat ni.
Sama je, basically sama. Okey, dan semua pecahan yang duduk sebelah kanan kosong masih lagi memegang nilai negatif. Masih lagi memegang nilai negatif. Berbeza dengan pecahan yang berada di sebelah kiri kosong. Contoh, negatif 1/5, negatif 2/5, negatif 3/5, negatif 4/5 dan seterusnya. Cikgu boleh continue lagi. Okey, so yang belah ni cikgu akan tengok nilai negatif. Dan kedua-dua ni kita hanya fokus kepada pecahan. Bukan lagi macam di awal tadi integer. Sekarang pecahan. Dan masih operasi. Operasi yang kita akan tengok. Operasi yang melibatkan pecahan yang bernilai negatif dengan positif ialah operasi tambah dengan tolak. And then seterusnya operasi darab dan bahagi. Ya, kita akan jalankan operasi tambah dengan tolak pecahan. Sama ada pecahan tadi bernilai positif, negatif ataupun bernilai positif. Kita akan jalankan operasi darab dengan bahagi. Okey, yang melibatkan nombor dalam bentuk pecahan. Sama ada dia berbentuk nilai negatif ataupun bernilai positif. Okey, cikgu nak bagi contoh satu untuk operasi tambah dengan tolak. Negatif 1/5 tambah dengan 2/5. Pelajar-pelajar cikgu, yang ni kalau nak guna aritmetik pun boleh Tengok 1/5 kedudukan kita. Mana cikgu duduk? Negatif 1/5. Sini cikgu duduk. Cikgu guna marker lain Okey, cikgu duduk dekat sini. And then tengok, hak ni positif. Nak pergi ke mana pelajar-pelajar cikgu? Ke kanan. Sehingga ke jumpa berapa? 2/5. Tengok 1, 2, 3. Nampak tak? Positif 2. Tengok kat mana kita duduk. Nak jumpa 2/5 ke? Tambah lagi 2. 1 kali, 2 kali. Yang ni tak perlu ke? Yang ni perlu. Okey, tengok. Ni. Kalau nak guna teknik hutang dengan duit kita pun sama. Cikgu ada hutang 1, cikgu 1/5, cikgu ada duit 2/5. Cikgu ambil duit, cikgu bayar, cikgu akan ada lagi 1/5. Sini. Nampak tak jawapan kita ni? Yang ni tak perlu. Kita hanya gerak berapa kali tadi? 2 kali. Tolong ni dah telajak. Cikgu dah telajak dah. Kalau guna yang satu lagi, pelajar-pelajar cikgu, aritmetik pun sama. Kaedah ada 2 sini Kaedah 1, teknik hutang dan juga duit. Teknik yang kedua adalah aritmetik. Okey. Kalau yang sebelah ni negatif dengan positif, kita masih hafal. Okey, po. Ne po. Ne po ne. Po ne. Masih lagi guna yang ni. Operasi darab ataupun operasi bahagi. Contoh cikgu bagi. Negatif 1/5 darab dengan 2/5. Positif 2/5. Sebelum kita nak darab nombor pecahan kita ni, kita darab dulu simbol. Negatif darab dengan positif mesti negatif. 1 darab 2, 2/5. Yang atas je darab, yang bawah tak darab. Tolong Okey, ni adalah pecahan yang melibatkan pecahan bernilai negatif juga yang melibatkan pecahan bernilai positif. Tolong pelajar-pelajar cikgu. Bila dah tahu mana negatif, dah tahu mana positif, integer setter, pecahan pula. Okey, balik cikgu nak tunjuk balik ke yang pertama tadi. Pecahan yang melibatkan pecahan positif, pecahan yang melibatkan pecahan negatif sama. Kita akan belajar berkenaan dengan operasi tambah tolak dan darab bahagi. Tahu? Kita kena pandai lah untuk buat penyelesaian masalah ni. So, cara nak pandai tak ada cara lain. Kita kena buat latihan banyak-banyak. Nanti cikgu akan bagi latihan. Cikgu akan guna modul buku ni. Ni cikgu guna buku ni. Siapa yang keluar tadi? Ada orang yang keluar seorang Adriana Akik. Kalau kita ada Syahmi baru masuk. Syahmi selamat datang welcome. Syahmi dah lama ke masuk?
Okey, tak apa. Mungkin mic kok. Cikgu akan guna buku ni untuk latihan tau. Cikgu akan snack jap lagi. Lepas tu cikgu akan masuk, kita akan cuba jawab sama-sama. Cikgu akan bagi dan kita akan berkongsi untuk jawab soalan. Sama ada yang melibatkan apa tadi? Soalan yang kita nak belajar integer. Operasi aritmetik ke, operasi hutang ke, duit kita ke, darab bahagi. Pecahan yang melibatkan positif ke, negatif ke, tambah tolak dan darab bahagi. Okey, kalau misalnya yang seterusnya. Yang pertama integer setter, yang kedua pecahan tak ada setter. Cikgu nak pergi tunjuk kepada awak semua berkenaan dengan perpuluhan. Tapi sebelum cikgu pergi perpuluhan ni, cikgu nak cut dulu. Cikgu nak tunjuk dulu buku teks. Okey, pelajar-pelajar cikgu tengok baik. Ni ialah buku teks awak ni. Cikgu akan tunjuk benda yang kita belajar. Cikgu tak nak guna soalan daripada buku teks. Sebab mungkin cikgu sekolah awak juga akan guna pakai. Jadi, that's why cikgu guna ni. Cikgu guna modul ni. Modul ni. Jadi, taklah sama sangat macam sekolah. Nanti sekolah dah jawab, cikgu jawab lagi. Cikgu dah jawab, sekolah jawab lagi. So, rugi. Kalau sekolah guna buku teks, awak jawab soalan-soalan dalam buku teks. Cikgu jawab dengan buku cikgu tadi, lebih banyak soalan-soalan yang awak belajar. Lebih banyak soalan-soalan yang awak jawab. So, lebih tinggi pemahaman kita nanti belajar-belajar cikgu. Okay, so sekejap cikgu tunjuk buku teks. Okay. Ni cikgu dah settle Ni dah settle. Cikgu nak pergi. Sabar, cikgu nak tunjuk. Okey. Tengok. Yang ni dia bagi kita satu nombor. Pelajar-pelajar cikgu nampak tak ni? Sorry respon cikgu, nampak tak contoh nombor 3 ni? Siapa boleh buka mic? Nampak ni? Okey, tengok ni. Dia bagus, good. Okey, cikgu sambung. Lengkapkan garis nombor dengan nombor berikut. Okey, sekarang kita ada garis nombor. Nampak anak panah ni, dia pergi ke kanan. Nampak tak anak panah ni, dia pergi ke kiri. So, mesti ada tengah-tengah nanti. Tengok, sini negatif Negatif 12. Negatif 12 ni adalah duduk dekat sesengat ni. Kita ada 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0. And then dekat atas ni pun kita ada berapa nombor? 4 nombor. Kalau negatif 12, kita bandingkanlah. Okey, sini cikgu nak tanya pelajar-pelajar cikgu. Negatif 12. Sini negatif 30, negatif 30. Kalulah cikgu nak tanya pelajar-pelajar cikgu nombor ni di antara 4 ni yang mana nombor yang paling besar sekali? Siapa boleh jawab cikgu? Nombor mana yang paling besar sekali? Banyak cikgu. 6. Bagus. 6 ni dia paling besar. Sebab kalau kita susun 6 ni sepatutnya dia duduk paling kanan sekali. And then sini negatif 12. Negatif 12 sini ada satu kotak. Mana nombor ni? 6 dah potong Mana nombor ni yang lebih besar daripada negatif 12? So mesti nombor sini duduk sebelah kanan negatif 12. Nombor yang lebih besar daripada negatif 12 ialah negatif 6. And then lagi, negatif 30. Nombor yang paling kecil sini, negatif 36. Sebab dia paling kiri. Semakin ke kanan, semakin besar nombor-nombor tu. Tolong pelajar-pelajar cikgu. Okey, contoh nombor ni, soalan A. Cikgu nak tanya. Kita ada 1 nombor, 2 nombor, 3 nombor, 4 nombor. 1, 2, 3, 4. Lengkap ke setiap garis nombor yang berikut. Tengok, kotak hanya ada 3. Maka akan ada nombor yang kita tak akan guna sini. Ada nombor yang kita tak akan guna. Okey, cikgu nak tanya. Nombor yang paling kanan semestinya nombor yang paling besar. Mana nombor yang paling besar sini? Negatif 5, 1, negatif 3. Nombor mana yang paling besar? 5. Bagus, 5. Sini 5. Potong 5. 4. Sini tengok. Negatif 4. Sini kita boleh letak apa?
Cepat, sini kita boleh letak apa? Negatif 3. Negatif 3 betul. Negatif 5 betul tak? Kalau cikgu letak negatif 5 betul tak? Betul. Negatif 3 pun betul. Negatif 5 pun betul. Sini 1. So kita boleh pilih lah. Otherwise lah. Ni nak letak negatif 3 pun betul. Sebab dia masih negatif 3 betul tak sini? Negatif 5. Pelajar cikgu. Pelajar-pelajar kesayangan cikgu. Tolong. Okey, dengar dengar Sometimes bila cikgu mengajar cikgu akan buat juga salah. And then cikgu tunggu je. Cikgu tanya awak berkali-kali. Betul ke ni? Betul ke ni? Betul ke ni? Awak tahu tak? Kadang-kadang cikgu nak tengok awak ni peka tak? Sensitif tak? Ataupun sekadar dengar je. Ada contoh cikgu bila buat kelas bersemuka. Contoh di dekat tu Shelik sana. Cikgu buat contoh 7 tambah 3, 20. Pelajar-pelajar yang ada dalam kelas cikgu tu betul. Betul. Akik, 7 tambah 3, 20 ke 10? Akik? Akik tak ada. 10. Terima kasih Adriana. 10 bukannya 20. Habis tu kenapa pelajar? Betul cikgu. Betul cikgu. Awak tahu tak? Kita tak nampak cikgu tunjuk kat mana tadi sebab kita tak jawab. Kita tak nampak. Okey. Cikgu tunjuk balik. Lagi sekali. Pelajar-pelajar cikgu. Cikgu tanya balik. Cikgu akan baca astro. Kita akan bagi tahu. Okey. Tengok ni. Nombor sini kita nak isi. Tadi tahu kita nak isi contoh. Contoh tengok tengok. Kita ada 1 tempat kosong. Satu nombor, 2 nombor, 3 nombor, 4 nombor. Tapi untuk ruangnya jawapan hanya ada 3 ruangnya je. So akan ada nombor yang kita tak akan guna untuk isi tempat kosong. Okey, nombor yang paling kanan mestilah nombor yang paling besar. Nombor yang paling besar. Di antara nombor yang ke atas ni, yang paling besar tadi kita dah jumpa, iaitu 5. So, cikgu akan letak sini 5. Settle. Kita potong 5. And then nombor paling kecil, 12. Dan di antara ni pula, 1, 2, 3 nombor. Mana di antara 3 ni yang paling kecil? Of course lah, negatif 5. Cikgu akan letak sini lagi, negatif 5. Cikgu pun tanya, negatif 3 boleh tak nak letak sini? Nak letak juga sini. 1 memang duduk sini dah. Cikgu persoalkan yang ni. Yang ni cikgu bagi tahu, boleh kau nak letak jawapan negatif 5? Boleh tak nak letak negatif 3? Sepatutnya negatif 3 tak boleh diletak. Sebab negatif 3 dia lebih besar daripada negatif 4. Dia kena duduk sini. Sini nombor 1 betul. Negatif 3 pun betul. Tolong sini hanya negatif 5. Okey. Tolong pelajar-pelajar cikgu. Okey, jangan takut. Jangan takut. Cikgu akan ada banyak lagi soalan nanti dengan awak Banyak lagi soalan yang cikgu akan jawab dengan awak semua. Okey, sekarang ni ialah berkenaan dengan penambahan dan juga penolakan. Tolong ni kaedah aritmetik. Kalau cikgu ajar tadi kaedah aritmetik ni pelajar kesayangan cikgu. Aritmetik, kita kena faham 2 perkara. Yang pertama, positif akan menggerakkan ke kanan, negatif akan menggerakkan ke kiri. Ni nombor yang kedua, ketiga dan keempat. Tapi nombor yang first, dia akan menentukan kedudukan kita. Nombor yang pertama akan menentukan position, iaitu kedudukan. Let's say, kita tengok contoh bahagian bawah ni. Tengok contoh A ni. Ni ialah 8. Ni ialah nombor 8. Dia ialah nombor pertama. Bila dia nombor pertama, dia menentukan position kita, kedudukan kita. So dalam garis nombor, cikgu akan bagi tahu kita duduk dekat 8. And then tengok po. Jawapan dia positif 3. Positif akan gerak ke kanan. Yang nak gerak kanan ke kiri ialah yang kedua, ketiga, keempat tau.
Nombor yang first yang menentukan kedudukan pada garis nombor. Macam ni 8. 8 ni tempat kita duduk. And then tengok positif. Positif ni nak gerak ke kanan. Berapa kali? 3. 1 lekuk, 2 lekuk, 3 lekuk. So ni ialah jawapan kita pelajar-pelajar. Lagi 5. Nombor yang kat depan yang menentukan kedudukan kita. So kita duduk dekat 5. Tambah dengan tolak. Operasi kurungnya ni darab. Ponene. Negatif 2. Negatif bergerak ke kiri. Berapa kali? 2 kali. 1 tempat kita duduk. 5 ni first tempat kita duduk. 1 lekuk. 2 lekuk. So ni ialah jawapan kita. Lagi tengok positif ni. Positif 2. Negatif. Positif. Negatif. Duduknya tempat asal 2. Ni tempat kita duduk. Negatif gerak ke kiri. Berapa kali? 4. 1, 2, 3, 4. So ni ialah jawapan kita. Ni cara untuk kita buat penyelesaian soalan tentang tambah tolak integer menggunakan garis aritmatik. Tolong pelajar-pelajar cikgu semua tolong. Okey, lagi cikgu nak tunjuk lagi di whiteboard. Sebab dengar cikgu niat dengan awak, cikgu nak masuk dekat ni perpuluhan dengan nisbah. Tapi sebelum cikgu pergi kepada 2 yang terakhir ni, cikgu nak make sure benda ni dulu awak betul-betul faham. Okey, lagi. Tengok. Po. Po ne. Ne po. Ne po. Okey, dengan syarat operasi apa? Darab. Kat tengah ni operasi darab. Sini operasi bahagi. Okey, po ne po. Sama dengan gapo yang telah kita buat tadi. Tengok sama benda yang kita telah buat tadi. Nampak? Ni benda yang cikgu ajar awak. Cikgu dah bersertakan dengan contoh sekali. Syarat kat tengah ni ada operasi darab dengan operasi bahagi. Okey, pelajar cikgu takut nanti nak plan nak bajet masa. Sekarang pukul berapa dah? Siapa boleh jawab cikgu sore? 5.27. 5.27. So kita ada 3. 5.30. Sekali lagi. Pukul berapa? 5.27. 5.27. So kita ada lagi lebih kurang 30 minit. So sempatlah cikgu nak ambil tentang perpuluhan dan nisbah nombor. Okey, good. Kalau misalnya ada lebih masa, kita akan terus kepada soalan-soalan. Tengok. Okey, and then cikgu sama sikit lagi. Oh, contoh. Tengok contoh. Pelajar-pelajar cikgu dah bagi contoh kepada awak tadi Tengok Sekarang ni ni ialah operasi darab. Ni darab, ni bahagi. Dan kalau nombor yang kita ada, nombor ni integer. Bermaksud ada simbol. Ni ada simbol. Negatif darab negatif. Ne-ne-po. Nampak? 5 darab 4, 20. Pelajar cikgu tengok nombor tu dia selesaikan yang kedua. Sebelum dia selesaikan operasi darab nombor, dia selesaikan dulu simbol. Sebab tu dia buat simbol positif dulu, negatif darab negatif, positif. Barulah dia selesaikan nombor. Sama, dia selesaikan dulu simbol, barulah dia selesai nombor. Benda ni cikgu dah ajar awak Cikgu dah ajar awak pelajar-pelajar cikgu. Okey, so bila mana yang seterusnya awak kena tahulah. Kalau darab dengan tambah, selesaikan darab. Darab dengan bahagi boleh pilih mana-mana. Okey, bahagi dengan tolak, selesaikan bahagi. Itu kita dah belajar sebelum ni Okey, cikgu tak nak lagi, cikgu nak teruskan dengan pembelajaran kita. Okey, ni. Tolong tengok sekejap. Pelajar-pelajar cikgu. Cikgu nak bagi tahu pecahan positif dan pecahan negatif. Benda ni semuanya cikgu dah royak awak. Benda ni semuanya cikgu dah royak awak. So sama, bila ada garis nombor, cikgu dah tunjuk dalam whiteboard kita ni Tengok balik whiteboard kita.
Cikgu dah tunjuk contoh dekat whiteboard kita tadi. Nombor pecahan yang positif. Nampak? Nampak? Hak ni masih ada integer. Lepas tu cikgu pun padai terus integer. Cikgu hanya buat pecahan saja ni. Tolong. Benda yang sama je. Tapi cikgu explain. Cikgu explain. Cikgu tak nak lagi, cikgu nak pergi kepada perpuluhan. Okey. Perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Kita sambung dalam kelas kita pelajar-pelajar cikgu. Okey, balik kepada cikgu mula. Cikgu tinggal dulu buku teks kejap. Tengok cikgu balik. Cikgu nak continue dengan bahagian yang seterusnya, nombor 3. Nombor 3 dah. Kalau kita ingat balik yang cikgu nak ulangkan awak. Tengok balik kepada first whiteboard cikgu. Nampak? Integer setter, pecahan positif negatif. Lagi, perpuluhan yang ketiga. Siap perpuluhan baru kita ambil nombor nisbah. Bila habis semua ni, bermaksud awak dah menguasai bab ni tau. Awak dah menguasai bab tersebut. Okey, so cikgu tak say continue lagi. Cikgu nak masuk belajar lalu. Tengok pelajar-pelajar cikgu. Katakanlah awak dah belajar sebelum ni, cikgu nak cakap tentang apa ni? Perpuluhan. Okey, perpuluhan ni sebenarnya dia adalah sama dengan pecahan, cuma dia dalam bentuk yang berlainan. Contoh, katalah pecahan 1/2. Kalau cikgu ambil ni 1 per ni ke sebenarnya operasi bahagi. 1 bahagi 2. 1 bahagi dengan 2. Sifar 2 tak ada 1. Cikgu tambah kosong. Cikgu naik ke kosong titik perpuluhan. Nampak? Sifar 2 ada tak 10? Ada. 5. 5 darab 2, 10. So, berapa jawab dia? 1/2 sama juga dengan 0.5. Sebab tu cikgu bagi tahu perpuluhan ni sebenarnya dia adalah dari pecahan. Dia benda yang sama je. Cuma bentuk dia tu berbeza. Bukan lagi dalam bentuk per, tapi dalam bentuk perpuluhan. Okey, so kalau sebut je perpuluhan pelajar-pelajar cikgu. Cikgu nak suruh awak tengok Okey, 0.1. Okey, ni 0, ni titik perpuluhan, ni 1. 1 sini kan? 1 sini kan? Sebenarnya 1/10. Lagi, contoh yang kedua. 0.01. 1 digit, 2 digit. 1, 2. So, 1 dengan 100. Lagi, 0.001. 1/1000. Sebab ada nombor, 2 nombor, 3 nombor. 3 kosong jadi 1000. 1 nombor, 2 nombor. 1 nombor, 1 kosong, 2 kosong. 1 nombor, 1 kosong. Pelajar-pelajar kesayangan cikgu kena tahu sama macam integer, sama dalam bentuk pecahan. Bila cakap tentang perpuluhan, awak kena tahu tentang garis nombor yang melibatkan perpuluhan. Masih ada kosong. Perpuluhan pergi ke kanan semakin besar nilai dia. Contoh 1/2, 3/2, 4/2, 5/2. Boleh? Cikgu bagi contoh lain pun boleh. Contoh ni, tengok Cikgu bagi contoh lain, tengok. Okey, kalau tadi cikgu sebut 1/2 sama dengan 0.5. Cikgu boleh sebut 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1. 1 ni dah integer Tapi cikgu tak saya sebut tentang 1 ni. Cikgu sama lagi, boleh lagi. 1/2, 1/3 dan so on. Dan ingat, bila dia ni kosong, sebelah kanan dia akan menjadikan perpuluhan tadi bernilai positif. Ada juga perpuluhan yang duduk sebelah kiri kosong, dia bernilai negatif. Contoh, 0.7, 0.8. Ingat, sebelah kiri bermaksud dia ada simbol negatif. Lagi, 1/2. 1/8. Negatif. 2/3 negatif. Tolong pelajar-pelajar cikgu.
Ni ialah perpuluhan. Sama je konsep dia. Sama je konsep dia. Okey, cikgu dengar. Cikgu akan pergi kepada soalan dulu sikit sebelum cikgu masuk tentang nombor nisbah. Sabar. Sabar jap. Sabar jap. Cikgu nak settle soalan jap. Jap. Okey, cikgu akan ambil soalan untuk awak guna. Okey, semua orang tolong buka ni jap . Tolong buka WhatsApp. Tak usah buka WhatsApp. Tak apa, cikgu tak sini. Tapi cikgu buka sini, cikgu tunjuk. Cikgu dah send kat WhatsApp . Tunggu jap. Sabar, tengah loading. Okey, cikgu dah letak kat grup. Nanti cikgu nak buat dengan awak sama-sama je. Tunggu . Internet cikgu slow. Sekejap . Sengitlah pula. Okey, pelajar-pelajar cikgu nampak tak benda ni? Siapa boleh tunjuk cikgu boleh nampak ni? Okey, okey, cikgu baca kita jawab sama-sama . Lengkapkan setiap garis nombor yang berikut. Nombor A tu nombor A tu. Okey, cikgu nak tanya, paling kecil nilai dia ialah berapa tu? Negatif ni. Paling besar tak tahu berapa dalam kotak. Okey, cikgu nak tanya, negatif 18 dengan negatif ni. Kita tahu paling kecil negatif 18. So, akan ada nombor sini yang awak boleh isi nanti . Nombor sini yang awak boleh isi. Okey, cikgu nak berkomunikasi mentah. Cikgu nak berkomunikasi mentah. Adriana Batrisha. Adriana, cikgu nak cakap. Okey, cikgu nak tanya. Homework ada tak lagi daripada sekolah? Ada. Dah ada homework Akik. Akik, ke mana Akik ni? Ya, cikgu. Okey, cikgu nak tanya. Homework ada tak? Dah dapat homework daripada cikgu sekolah dah? Dapat. Dah ada Dah ada. Okey, kawan kita ni mic nanti cikgu nak tanya. Mungkin melalui
Cek. Syami. Cikgu pas dulu kawan kita sore ni, Cikgu Syami. Syami, ada tak lagi homework daripada cikgu sekolah? Ada. Ada? Ada ke tak ada? Cikgu tak jelas ni. Ada. Okay, good. Okay, fine lah. Disebabkan awak pun dah ada homework daripada cikgu sekolah. So, cikgu tak nak bebankan awak dengan homework cikgu. Jadi, latihan cikgu akan buat dalam kelas. Tak ada lagi. Okey, ada kawan kita. Kawan kita belum ada lagi homework daripada sekolah. Okey, tak apa. Cikgu tak nak bebankan awak dengan soalan-soalan latihan daripada kita. Soalan latihan kita akan buat dalam kelas online kita. Okey, cikgu akan teruskan pembelajaran kita lagi. Pelajar-pelajar cikgu. Last sekali nisbah nombor. Okey, dengar sini. Tengok ni. Pelajar-pelajar cikgu semua, balik kepada pembelajaran kita. Perpuluhan positif, perpuluhan negatif, operasi tambah tolak perpuluhan positif negatif, darab bahagi yang melibatkan perpuluhan positif negatif, dan yang terakhir sekali adalah berkenaan dengan nombor nisbah. Okey, apakah nombor nisbah? Okey, tengok pelajar-pelajar kesan cikgu. Nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan P per Q dengan keadaan P dan Q ialah integer bukan kosong disebut sebagai nombor nisbah. Ada yang keliru ke tak ayat ni? Cikgu nak guna whiteboard cikgu je Yang terakhir dalam bab kita. Cikgu nak balik kepada whiteboard nombor 1 cikgu. Nombor 1 settle, nombor 2 settle, nombor 3 settle, nombor 4 pula. Nombor 4 pula. Iaitu yang terakhir sekali yang awak kena belajar berkenaan dengan nombor nisbah. Okey, gapo nombor nisbah? Tengok sini pelajar-pelajar cikgu, kita dah tengok dalam buku teks Hak paling akhir dalam bab ni ialah berkenaan dengan nombor nisbah. Apa yang berkaitan dengan nombor nisbah? Benda apa yang kita kena belajar tentang nombor nisbah? Nombor nisbah ialah bila mana kita boleh buat penyesuaian P dengan Q. P ni nombor, Q ni nombor. Okey, dan P dengan Q tak boleh sama dengan kosong. P tak boleh kosong. Q ni tak boleh kosong. Dia kena nombor selain daripada kosong. Okey, tengok buku teks kita pelajar-pelajar cikgu. Okey, tengok. Mengenal dan memerihalkan nombor nisbah. Okey, tengok ni. Okey, bukan kosong. Tentukan sama ada adalah nisbah ataupun bukan. 9. 3/4. Semua nombor boleh ditulis dalam bentuk P dengan Q. P dengan Q. Dalam bentuk pecahan. Kalau misalnya hak ni cikgu nak sebut 1/4. Nampak tak 1/4/5 tukar. Darab tambah 5 dan 1, 5 tambah 4 jadi 9. 9/5. So sini ialah 9/5. Ni bentuk pecahan dah. 9 ni per dengan 1. Hak ni 3, 5/10. Cikgu dah bagi tahu di awal tadi. Tengok ni. Ni nombor perpuluhan. Contoh 0.5. Cikgu buat dulu 3 Okey, 5 ni sebenarnya ialah 5/10 dalam bentuk pecahan. 3 kat depan ni nombor 3 gitu. Nombor bulat. Ni pecahan bercampur. Darab tambah. 3 darab dengan berapa? Darab dengan 10. 30 tambah 5. 35 per dengan 10. So dia kecil 0.7. Ni bahagi 2. Dapat 7.
Dapat dengan 2. Tengok, ni boleh ditukar dalam bentuk pecahan. Ni dalam bentuk pecahan. Ni tukar pecahan. Ni tukar pecahan. Jadi, tengok ni adalah nombor nisbah. Ni adalah nombor nisbah. Lagi, cikgu nak tanya. Tentu ke sama ada nombor berikut yang nombor nisbah atau bukan. Terang ke jawapan anda. Dalam bentuk pecahan. Pecahan. Pecahan kodok ni. Ni perpuluhan. Ni perpuluhan. Ni kena baki. Ni boleh buat. Ni boleh buat. Hak ni tak boleh. Hak ni tak boleh. Tolong pelajar-pelajar kesayangan cikgu. Okey. Cikgu akan setting soalan. Cikgu akan setting soalan. Masa kita ada lagi. Tengok balik kepada soalan yang cikgu nak beri kawak ni. Okey, pelajar-pelajar cikgu, tolong siapkan soalan nombor 1 A tu. A dengan B, tolong selesaikan. Soalan A dengan soalan B, tolong selesaikan. Lepas tu kan cikgu nak tanya sore-sore jawapan awak. Cikgu beri masa ke awak untuk soalan A dengan soalan B lebih kurang 4 minit. 2 minit A, 2 minit B. Tolong ikhlas dengan diri masing-masing. Tolong buat. Lepas tu cikgu akan tanya sore-sore. Okey, go. Tolong buat ni. Cikgu beri masa 4 minit. Cikgu suka masa. Tolong. Siap ke? Ada orang siap dah? Ada orang siap dah? Syami siap dah ke? Soalan nombor 1 A1 tu. Jawapan tak boleh sama tau. Tak kira sama. Sebab kita pun fikir mana sama. Mesti lain-lain nanti. Siapa-siapa? Dah ada yang siap? Saling soalan. Siapa yang keluar ni? Semua orang dah keluar ke? Tinggal 2 orang. Akik dah siap belum? Kenapa dia left? Kejap
Okey, fine, tak apa. Mungkin dia orang ingat kelas dah habis kot. Okey, Akik, cikgu akan follow up melalui soalan ikut grup WhatsApp. So, cikgu akan dismiss kelas sini dulu. Syami, ada nak tanya apa-apa tak? Mastura. Kawan kita pula tubik. Akik. Okey, cepat-cepat bagi respon cikgu. Mastura. Orang lain kenapa keluar habis? Tahu, cikgu. Cikgu tanya oleh grup. Mastura boleh buat tak? Soalan tadi. Tengah buat, cikgu. Baik. Okey, ada siapa dah siap? Mastura siap tak lagi? Dah ada. Okey, hak A tu boleh tak? Boleh dah. Okey, di antara ni kan Mastura letak nombor berapa tu? Kotak mula-mula nombor berapa? Negatif berapa kakak tak? Negatif 12. Betul? Batrisha letak berapa nombor sini? Batrisha? Nombor berapa kakak letak sini? Negatif ni, negatif 18 sini kakak letak nombor berapa? Kawan kita dia letak negatif 12. Betul? Kakak?
Batrisha. Okey, cepat Ya, masuk. cikgu. Ajak cikgu nunggu. Okey, cikgu akan follow up melalui WhatsApp grup nanti kalau misalnya tak sempat habis soalan ni. Cikgu tak nak bagi homework sebenarnya tapi kawan kita semua tak ada. Kenapa? Bapa Adriana tubik tadi Batrisha, kenapa dia orang semua tubik? Salin soalan tu. Okey, Adriana, Mastura, cikgu akan dismiss kelas ini. Cikgu akan tanya kawan kita melalui WhatsApp nanti kenapa dia orang keluar kelas. Lepas tu cikgu akan bagi soalan untuk hak ni kita tak dalam grup kita tak dalam grup Okey, terima kasih semua. Terima kasih semua. Nanti kita akan sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu.